Faiz, beberapa tahun lepas di kota Naples, um, di Estadio Diego Armando Maradona, ketika itu dikenali dengan nama yang lain, Juventus turun bertandang menentang Napoli. Dan perlawanan itu kalau tak silap aku kekal 0-0 sehingga ke minit-minit terakhir, di mana ada satu set piece dan Kalidou Koulibaly lompat lebih tinggi daripada semua pemain lain untuk menanduk masuk dan memberikan kemenangan kepada Napoli. 1-0 kemenangan tipis. Dan ketika dia menanduk masuk jaringan tersebut, dalam 10 saat seterusnya, Jabatan Cuaca di Itali recorded an earthquake di kota Naples. Aku rasa dalam skala Richter tu mungkin dalam 5 atau 6 je. Tak adalah terlalu, bukan earthquake yang 8, 9, 10 ke apa. Tapi Earthquake yang minimal, tapi tetap gempa lah. tetap gempa. Diorang detect satu gempa bumi ketika Kalidou Koulibaly menjaringkan gol. Kerana satu kota Naples melompat untuk celebrate jaringan tersebut. Bukan saja kerana ia adalah jaringan daripada Kalidou Koulibaly, perwira yang mereka cintai. Bukan saja kerana ia adalah jaringan minit terakhir dalam sebuah perlawanan yang besar, tetapi juga kerana ia menentang Juventus, pasukan yang dilihat sebagai the ruling class elite, pasukan yang ada favoritism daripada Serie A lah mereka katakan. Ini adalah pertarungan di antara working class dan juga the elite. Dan pasukan working class berjaya mendapatkan kemenangan 1-0. Dan dalam Hang Tahu Tak kali ini, Faiz, aku nak kita explore sikit tentang individu yang menjaringkan gol kemenangan itu. Kalidou Koulibaly. Dia tidak ada lagi di kota Naples. Dia tidak lagi mewakili Napoli. Dia kini berada di London bersama Chelsea. Tapi legasinya masih dipegang oleh setiap individu yang ada di kota Naples. Aku tertarik dengan gempa tadi. Gempa yang melahirkan tsunami kegembiraan kepada rakyat kota Napoli pada masa tersebut. Dia juga adalah salah seorang honorary citizen. Dia dianugerahkan citizenship terhormat oleh Datuk Bandar Napoli pada satu masa dulu. Dan dalam satu interview bersama Players Tribune, dia sendiri mengatakan bahawa nama saya adalah Kalidou Koulibaly. Saya adalah orang Senegal, orang Perancis dan juga orang Naples, dia kata. And that's apa yang dia cakap tu. Saya adalah orang Perancis, orang Senegal dan orang Naples. Benda 3 perkataan itu masuk ke dalam satu ayat dengan penuh kegembiraan adalah satu perkara yang aneh. Dengan penuh conviction adalah satu perkara yang aneh. Satu, kerana kita tahu Perancis adalah sebuah negara yang bukan mudah untuk imigran membesar. Ia adalah satu negara yang di mana banyak imigran. Right? Han tengok skuad kebangsaan dia pun Han tahu dah. In fact, Koulibaly sendiri lahir di Perancis, kan? Paul Pogba, imigran. Kimpembe, imigran. Nicolas Anelka, imigran. Karim Benzema, imigran family. Zinedine Zidane sendiri bahkan imigran. Dan kemudiannya hang lihat Naples pula. Naples adalah sebuah working class city, bandar yang ada port, yang ada pelabuhan. Yang satu ketika dahulu hero mereka adalah Diego Armando Maradona. Tetapi Naples sebagai sebuah kota di Itali juga ada elemen-elemen racism yang sangat besar. Kita tahu bola sepak Itali dikenali dengan racism. Bahkan Koulibaly sendiri pernah experience benda tu ketika dia berpindah menyertai Napoli. Ada banyak high profile cases kat sana. Betul. Balotelli pernah kena, Kevin Prince Boateng pernah kena. Yes. Kalidou Koulibaly ketika dia menyertai pasukan Napoli di bawah Rafa Benitez pada ketika itu 2014 kalau tak silap aku. Very quickly into his 2014 time at Naples, dia ada mengalami racial abuse dalam satu perlawanan menentang Lazio. Dan kita tahu Lazio punya fans adalah kumpulan penyokong yang sangat right wing, yang sangat ekstremis dari segi mentaliti mereka, kan. Dan Koulibaly telah melalui semua perkara ini
di Napoli. Dan that is the most astonishing thing, Faiz, sebab seorang pemain yang berkulit hitam yang datang ke sebuah negara di mana secara amnya immigrants tidak disukai, secara amnya racism adalah satu masalah yang berleluasa, tetapi Koulibaly kemudiannya menjadi anak kesayangan kota Naples. Transformasi yang sangat luar biasa. Dia membina hubungan yang luar biasa bukan saja dengan penyokong-penyokong Napoli, juga dengan rakyat di Naples secara keseluruhannya. Dan dalam 8 tahun tersebut, Kalidou Koulibaly adalah antara pemain yang sangat disayangi oleh owner klub De Laurentiis. De Laurentiis ni adalah individu yang sangat menarik untuk diperkatakan. Dia pelik sikit orang Dia dia. enigmatic. Dia enigmatic. Dan dia juga boleh jadi animated. Kan? Tetapi Koulibaly, hang boleh nampaknya Koulibaly ni umpama sun dia. 3-4 transfer window yang lalu, Manchester United pun pernah ketuk pintu Napoli nak beli Koulibaly. Tapi De Laurentiis tak akan jual anak kesayangan dia ni. Cuma sekarang ni, waktu sudah berbeza. Koulibaly mencapai umur 31 tahun. Akhirnya dia diberikan apa yang dia mahu. Apa yang dia mahukan adalah sebuah kejohanan yang sebuah kelab yang lebih kompetitif daripada Napoli. Napoli juga sangat kompetitif di Serie A beberapa tahun kebelakangan ini ya. Sebuah kelab yang mempunyai peluang untuk pergi lebih jauh di dalam Champions League. Satu suasana baru di Eropah dan juga mungkin perpindahan besar terakhir beliau dalam kerjaya beliau. Kerana beliau lahir 91, sekarang dah 31 tahun. Dan beliau juga merasai manisnya kemenangan AFCON musim lalu bersama-sama dengan pemain yang sekarang ini menjadi rakan sepasukan beliau, iaitu Edouard Mendy di Chelsea. Dan ini semua faktor-faktor yang menggabungkan kenapa Kalidou Koulibaly dengan satu deal yang sangat laju. Tak silap aku hari ini announce kata Chelsea make contact, esok dah sign dah. Sangat laju. Kerana apa? Kerana hormatnya Koulibaly, mutual respect yang ada antara Koulibaly dan juga Napoli, dan antara Napoli dan juga Koulibaly. Tetapi setahun yang lalu ada satu kes. Apa kes dia, Faiz? Kes dia adalah Juventus mahukan Koulibaly. Macam yang kita tahu, Juventus dengan Napoli ini perseteruan dia agak keras ya, agak luar keras. biasa. Tapi Kalidou Koulibaly dengan semua rasionaliti yang ada di dalam kepala dia memilih untuk tidak. Aku tak akan memperjudikan hubungan indah yang telah aku bina dengan orang di Napoli, dengan De Laurentiis. Tidak, takkan ke Juventus. Dia sanggup untuk stay lagi 1 tahun. Aku suka benda yang kau describe tu. Sebab satu benda yang aku notice pasal Koulibaly ni, dia ada satu approach yang sangat berbeza terhadap masalah, terhadap krisis, terhadap isu. Tak kisah apa pun isu dia, tapi dia ada approach yang sangat berbeza, approach yang sangat matured, boleh hang cakap. Bukan aku nak kata orang lain tak ada approach macam ni ataupun orang lain kena approach benda macam dia juga, tapi tak. Simple example lah. Ketika Kalidou Koulibaly got racially abused by Lazio fans tu dalam satu perlawanan, ketika itu pengadil datang ke arah dia, menghentikan perlawanan, datang ke arah dia dan cakap kat dia, Kalidou, we are with you. Let me know if you want to stop the match. Tapi Kalidou cakap tak perlu. Kita teruskan perlawanan. Dan setiap kali dia meneruskan perlawanan, pada penghujung perlawanan ketika whistle penamat dibunyikan, dia dipenuhi dengan kemarahan. Sebab dia kata dia sakit hati lah. Dia tak buat apa pun, tapi dicaci. Dan ketika dia dipenuh dengan kemarahan tu, dia nak berjalan masuk ke dalam tunnel, ke dalam stadium changing room tu, baru dia teringat yang sebelum game ada satu budak kecil yang minta jersey kat dia dalam stadium. Dan ketika itu Koulibaly cakap, lepas game aku bagi kat kau. So dia teringat benda tu. So dia patah balik, dia keluar balik kat padang, dia pergi cari budak tu. Dia cari budak tu, dia bagi jersey tu kat budak tu. Kau tahu budak tu cakap apa? I'm sorry for everyone, Kalidou Koulibaly. Dan dia berkata dalam otak dia, dia fikir, budak kecil ni
yang meminta maaf untuk segelintir orang yang boo aku, yang membuat bunyi-bunyi monyet kat aku tadi. Budak kecil ni, dia pun datang dari Itali juga. Jadi, tak perlulah aku menyifatkan mereka yang boo aku tu sebagai the definition of Italians. Yeah. Dan cara dia melihat situasi itu dan menangani situasi itu sangat berbeza. Benda yang sama juga cara dia membina relationship dengan orang-orang di kota Naples kan. Dia banyak donate makanan kepada the helpless people in Naples sebab kita tahu situasi ekonomi di kota Naples ni bukan yang terbaik. Ia boleh dikatakan antara bandar yang paling banyak ditolak tepi oleh golongan elit Itali kan. Tapi dia banyak memainkan peranan. Dia juga memainkan peranan dalam menghubungkan kota Naples dan juga negara Afrika. negara asal dia, Senegal. 2021 kalau tak silap aku, dia ada hantar satu shipment of goods and sanitary wares daripada pelabuhan di Naples Sampai ke directly Senegal. to Senegal, ke Dakar. Dan he's an exceptional ambassador untuk semua perkara ini. Dan itu yang membuatkan aku rasa Koulibaly ni adalah seorang karakter yang luar biasa. Dan ada someone pernah tanya dia, macam mana akan describe Napoli dan Naples sebagai sebuah klub. Dia menceritakan satu insiden di mana isteri dia tu nak bersalin, tapi Maurizio Sarri ketika itu cakap, no, I need you for the game tonight. I need you for the game tonight. Tapi dia kata, tak apa, aku pergi klinik dulu, I will be back. So Koulibaly pergi lah 1:30 tengah hari. Pergi klinik, isteri dia dah deliver, pukul 4 tu Sarri call balik. Where are you, Khalidu? I need you. So dia cakap, relax, I will come. Malam tu dia nak main tu. So dia pun rush minta permission isteri dia, dia pergi stadium. Sampai stadium, baru dia dapat tahu yang dia duduk bangku simpanan. Lepas tu dia tanya kat Sarri, you said you need me. Sarri cakap kat dia, yeah, I need you on the bench for this game. Lepas tu masa dia ceritakan benda ni, dia tergelak-gelak. Lepas tu dia cakap, benda macam ni orang kat luar takkan faham, but if you're Napoli through and through, you will understand it. Dia dah ada jiwa Napoli jiwa Naples, Kalidou Koulibaly. Dan sebagai pemain juga, beliau kerap bermain di bahagian pertahanan tengah dalam sistem 4 pertahanan di Napoli. Sekarang ni dia akan bermain kebanyakannya di dalam sistem 3 pertahanan tengah di Chelsea. Agak menarik untuk melihat perkembangan dia. Dan ada perdebatan antara, dia dah 31, bolehkah dia beradaptasi, bla bla bla. Pada aku Kish, kalau anda seorang pemain yang berkelas dunia dan punya kebolehan macam Kalidou Koulibaly, letaklah sistem apa pun, dan beliau akan beradaptasi dan beliau akan bermain dengan sepenuh strength yang beliau ada, skill yang beliau ada. Dan pada aku inilah perpindahan yang sangat sensible oleh Chelsea, terutamanya selepas kehilangan Christensen dan juga Rudiger. Apa yang kita nampak hari itu, di mana dia menjaringkan gol yang luar biasa, gol pertama dia untuk Chelsea. Teknik dia tu, aku memang puas hati kalau tengok gol volley Kish. Tapi volley dia tu, kalau hang tengok, dia tak stretch habis kaki dia tau. Dia simpan sikit, dia bend sikit supaya kena tu tepat clean tau. Kalidou Koulibaly, what a player. What a player. And satu benda yang paling aku suka pasal Kalidou Koulibaly adalah dia seorang defender yang sangat comfortable dengan bola di kaki. Dia boleh pass with both legs. Dan sekarang ni bila aku nampak defend Chelsea tu, Faiz, nampak silky smooth. Sebab ada Thiago Silva, an icon of calmness. And then ada Kalidou Koulibaly yang juga sangat tenang dengan dia bola di kaki. Dia nampak macam yacht dekat Monaco kan tau. Macam dia senyap, dia cruise. Dia cruise kan. Tapi mahal, ada kelas dia. Kalidou Koulibaly. Yang tahu dia panggil dia apa? K2. Ya, K2. K2. Ataupun The Wall. The Wall. K2 tu mountain dekat Pakistan kan? Ya. Kedua tertinggi kat dunia lepas Everest. Aku pun tak pasti. K2. Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly. What a player.